Istana Nurul Iman tersergam indah di atas sebuah tanah tinggi yang melambangkan kebesaran kedaulatan diraja dan kemegahan negara. Tempat bersemayamnya ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Lengkap dengan berbagai keperluan dan hiasan, Istana Nurul Iman menjadi sebuah bangunan yang paling menarik di negara Brunei Darussalam. Biasanya disebut Bukit Lamadan, lebih kurang 2 batu dari ibu negara. Ianya dipilih sebagai tapak pembinaan Istana Nurul Iman. Kalau sebelumnya menjelang awal Januari tahun 1981, begini rupa bentuknya. Tetapi hari ini ianya berubah menjadi satu pemandangan baru dengan keadaan alam sekitar yang indah. We made a presentation in December 18, 1980 to His Majesty, and the only data we have is a table model of the palace and some sketches on how the palace would look like. And from there, His Majesty has commanded us to start with the project. The very same day, we start breaking ground. And we're supposed to finish it before the National Day celebration. And that basically covers almost 3 years of work. So what happens is that you have design and you have construction at the same time. Projek raksasa ini adalah yang terbesar dalam tahun 80-an yang melibatkan kemahiran dan tenaga manusia yang besar bilangannya. Kerja-kerja membersihkan kawasan bermula pertengahan bulan Januari 1981. Tanah-tanah yang diruntuh dan diratakan diangkat untuk menimbus ratakan kawasan-kawasan bahagian rendah. Lebih 3 juta ela padu persegi tanah dipindahkan. Dari satu kawasan seluas lebih kurang 300 ekar, ianya berubah wajah menjadi sebuah bukit tanah yang disempurnakan oleh jen tolak beraneka jenis. Inilah kawasan yang akan membentuk satu pemandangan baru dengan keadaan alam sekitar yang lebih menarik di ibu negara. Dalam jangka masa yang singkat, iaitu awal bulan Ogos 1981, sedang kerja-kerja meratakan tanah masih dilaksanakan, kerja-kerja piling dimulakan. Ianya memakan masa 8 bulan dan keseluruhan jumlah kedalaman menjangkau lebih dari 106,000 kaki. Ini merupakan pancang tapak yang menjamin keteguhan untuk menampung berat bahan-bahan dan konkrit binaan.
Kerja-kerja asas dijalankan serentak di semua bahagian bagi menjamin keseluruhan sasaran jadual berjalan lancar, di samping menjamin mutu pembinaan dalam masa semua organisasi yang teratur adalah penting. Pada peringkat awal, kerja-kerja melibatkan tenaga pekerja yang besar, bilangannya terdiri dari berbilang bangsa. Separuh dari jumlah itu ialah pekerja bangsa Filipina. Bahan-bahan besi dari Seoul, Korea dikendalikan oleh Samsung Heavy Industries, salah satu di antara 45 pemborong yang diamanahkan untuk projek tersebut. Hampir 16,000 metrik tan besi termasuk hampir 4,000 metrik tan batang besi digunakan. Kerja-kerja asas di sebahagian dari kawasan untuk balai dan taman persantapan diraja yang dibina sebaris dengan dua lagi bangunan termasuk balai singgasana. Dari kawasan seluas 300 ekar, lebih 50 ekar daripadanya khas untuk kawasan bangunan-bangunan. Pemandangan kawasan projek begitu luas, pergerakan antara satu tempat ke satu tempat terkadang-kala menggunakan kenderaan ringan seperti motosikal 3 roda juga bagi menjimatkan masa. Dari hari ke sehari, sejak pembinaannya bermula, semakin cepat perubahan yang mengambil tempat dengan pekerja-pekerjanya menjalankan kerja siang dan malam hari dengan kemahiran dan pengalamannya di bidang masing-masing. Lebih 45,000 metrik tan bahan simen digunakan untuk keseluruhan projek yang didatangkan dari Filipina. Simen dan pasir diadunkan dengan batu-batu kelikir yang dihasilkan dari daerah tempurung. Hampir 290,000 ela padu batu kelikir digunakan dalam projek raksasa ini. Awal dalam bulan September 1982, kerja-kerja memasang dan mendirikan rangka dari bingkai-bingkai besi dijalankan serentak oleh pekerja-pekerja bangsa Korea. Sebagaimana pembahagian kerja menurut kontrak yang diberikan, rangka dasar yang menggunakan besi-besi dan piling bagi menjamin keteguhan untuk berat binaan bangunan. Menjelang Oktober 1982, hampir 40% kerja-kerja binaan telah sempurna. Jelas dapat dilihat kawasan Balai Singgasana, Balai dan Taman Persentapan Diraja di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri kawasan ruang masuk dan beberapa bahagian untuk pejabat, balai, bilik-bilik khas dan surau diraja. Cantuman beberapa bingkai yang membentuk rangka kubah surau diraja yang terletak di bahagian hujung sebelah kanan pintu masuk ke Dewan Istana. Kerja-kerja untuk melengkapkan bahagian bawah kubah dan sebuah balai khas di bahagian sebelah bawah surau diraja.
Kawasan untuk balai singgahsana yang menggunakan sebahagian besar rangka-rangka besi sebagai asas menempatkan bahan-bahan untuk bumbung yang direka bentuk menurut seni kebrunaian. Perancangan bagi seni banner tiap-tiap binaan yang merupakan titik pemikiran utama arkitek adalah bagi menentukan untuk memenuhi keperluan bangunan tersebut. Ukuran dan jarak rangka untuk bahagian bumbung utama, balai singgahsana, balai khas dan balai dan taman persantapan diraja ini disesuaikan dengan penggunaan lebih 180,000 kaki persegi metal deck. Salah sebuah lagi kubah untuk binaan di bahagian private istana. Dalam jangka masa setahun 2 bulan, semua kerja-kerja memasang bingkai-bingkai besi untuk keseluruhan projek telah siap dijalankan kecuali lapisan bahagian atas rangka sebagai bumbung dan kubah. Kubah ini lebih tinggi ukurannya dari kubah di bangunan surau diraja disesuaikan dengan bentuk binaan bangunannya. Dalam pembinaan bahagian bumbung yang menggunakan kawasan yang luas, jenis kayu terbaik yang digunakan didatangkan dari Oregon, Amerika. Sejumlah 240,000 kaki kepingan papan digunakan. Untuk mutu yang baik, bahan-bahan tahan air disalapkan sebelum lapisan terakhir untuk bahagian bumbung disempurnakan. Kubah di binaan menara khas dengan kedudukannya yang tinggi dapat dilihat dari jarak jauh yang menunjukkan kedudukan istana. Adunan bahan-bahan simen yang tinggi mutunya digunakan di semua bahagian binaan. Inilah pekerja-pekerja mahir bangsa Filipina dari di antara beribu-ribu orang pekerja dari berbilang bangsa yang terlibat dalam projek. Teknik dan corak bangunan istana ini adalah dengan reka bentuk yang disesuaikan dengan keperluan sebuah istana yang mengadunkan pembinaan moden dengan arkitek kebrunaian yang menjadikan ianya menarik perhatian golongan pengusaha dan pembina-pembina bangunan-bangunan antarabangsa. This project, wherein you're given a timetable and you're required to maintain the palace quality, the most important part of this in the attainment of that objective is an organization. So Ayala International Borneo Limited, who has the contract to design, plan, construct, and project manage the Istana, has set up an organization like any business organization. The head of our organization, wherein we have the chairman of the executive committee, is Mr. Enrique Subel, who is also the managing director and chairman of Ayala International Borneo. And under the executive committee, you have the director of public works, Pingiran Dr. Ismail, Mr. Domingo Diaz, an Ayala executive, and myself. And this is the policy body of the organization. Under that executive committee, you have the position of the project director, which I am presently heading, and acts as the chief operating officer. Under helping the project director is the members of the project management team. Originally, we're about 200. Now at the stage, we tapered down to about 100. This comes from the different nationalities, comes from the different organizations
under the Ayala umbrella. Then below the project management team who runs the project are the different consultants on one side and contractors on the other side. But all of this is a pyramid which totals to about 5,000 people. Our tabulation as of today shows that we are so-called the mini United Nations with a count of about 26 nationalities. We hit a maximum capacity of 5,000 people on site, of which 2,500 are Filipinos, and the balance are locals and from other countries. In the consultant side, we have about 20 consultants from all over the world, experts in their own field. On the contractors, we have about 45 contractors, of which 18 are locals. And we have one local who is one of the major contractors in this project. Berhadapan dengan pintu masuk ke Dewan Besar, sebuah air terjun buatan dibina untuk menambahkan lagi keindahan alam sekitar istana. Air terjun akan melalui lebih dari 10 anak tangga dan lebih kurang 300 kaki jarak panjangnya. Wajah istana mula terbentuk setelah hampir 2 tahun pembinaannya. Ayala International Borneo Berhad yang diamanahkan bagi menyempurnakan projek raksasa ini dengan tenaga pekerja yang ramai bertindak untuk menentukan kerja berjalan lancar dan mutu binaan bagi memenuhi objektifnya. Para jurutera dan juru-juru teknik binaan meletakkan perhatian penting terhadap hasil binaan di semua peringkat dengan memeriksa dan menyelidik setiap sudut binaan. Dari penyelarasan, penyelidikan dan pemeriksaan akan menjamin mutu pembinaan yang bernilai. Penggunaan hawa dingin dengan teknik dan sistem moden disalurkan melalui unit pusat yang besar dan unik. Ianya mampu membekalkan keperluan keseluruhan bahagian bangunan dalam kompleks istana. Sebahagian dari kawasan istana yang bertentangan dengan Sungai Brunei di mana kerja-kerja memasang batu marmar dilengkapkan di bahagian tembok sekeliling istana. Dengan pekerja-pekerjanya bangsa Itali, lebih 38 jenis batu marmar digunakan untuk kawasan seluas lebih 600,000 kaki persegi. Menjelang pertengahan tahun 1983, hampir seluruh kawasan bahagian dalam dan luar bangunan-bangunan istana termasuk kawasan private mula memasuki peringkat penyudahan. Kemajuan-kemajuan di bidang teknik dan material membolehkan kerja-kerja berjalan lebih lancar dan menyegerakan usaha untuk mengatasi sebarang kemungkinan kesulitan dalam projek. Bahagian balai dan taman persantapan diraja hampir siap. Bahagian ruang utama yang dilengkapi dengan kolam-kolam pancutan air dan di bawahnya terletak kawasan meletak kereta yang boleh memuatkan lebih dari 500 buah kenderaan termasuk 300 bagi orang-orang kenamaan. Sementara bahagian tempat memasak yang luas kawasannya juga terletak di bahagian sebelah bawah menggunakan kawasan seluas lebih 16,000 kaki persegi. Bahagian bumbung berbentuk seni kebrunaian dilengkapi dengan lapisan yang menarik diperbuat dari zinc aluminium menjadikan pemandangan bersinar-sinar apabila dipanah oleh
sinaran sang surya. Pertengahan tahun 1983 telah menampakkan semakin jelas alam sekitar istana yang akan disiapkan keseluruhannya sebelum menjelang tahun 1984. Di bawah lingkaran Kubah Surau Diraja, kegiatan untuk menyiapkan kedua-dua bahagian surau dan balai serbaguna untuk tujuan-tujuan keagamaan juga pada peringkat penyudahan. Sementara kerja-kerja elektrik yang bermula awal bulan Mac tahun 1983 terus dipergiatkan. Surau Diraja terletak di bahagian atas balai serbaguna, direka bentuk begitu rupa dengan ukiran-ukiran yang melambangkan keagamaan untuk menjadikannya lebih berkesan dan elok pemandangannya sebagai Surau Diraja. The design of the new Istana project has taken into account the Bruneian style of life, and that's why, as you can see in the promenade, we have 4 pools and with bubbling water, and this has to symbolize the Bruneian love for water. That's their style of life. And the finishes used in this new Istana are of special finishing materials which came from different countries. Like, for example, in the main entrance canopy alone, we have the granite steps from Italy, we have the Nara ceiling from the Philippines, we have the crest also from Italy. The marbles, which are extensively used, are all from Italy. And the most outstanding of the marbles is the Moroccan onyx, which is the last of its kind in the world, cut from a single boulder, and it has been precisely cut for a book match design. One of the special features is the custom-built materials for the Bruneian roof, which is made of the baked enameled shingles, aluminum shingles. And this has been designed solely for the new Istana project. And this was fabricated in the Philippines. The carpets are of exclusive designs. The hand-tufted ones are from the Philippines, while the rest are sometimes from New Zealand and some are from the United States. As you can see in the domes, we have the gold tiles of 22 karat gold mosaic tiles. Bingkai awangan yang menarik yang didatangkan dari Amerika menjadi hiasan di ruang depan di Balai Singgasana. Dari ruang ini juga akan dapat dilihat kubah di menara bahagian private istana. Disesuaikan dengan reka bentuk seni kebruneian yang diadunkan dengan teknik moden bedaan, bahagian bumbung bangunan utama dilengkapi dengan lapisan aluminium yang tinggi mutunya. Keseluruhan bahagian bumbung di bangunan-bangunan utama dan balai singgasana sejumlah hampir 190,000 kaki persegi atap aluminium digunakan. Lebih 600,000 kaki persegi marmar dari 38 jenis dari Itali digunakan untuk bahagian luar dan dalam istana dikendalikan oleh pekerja-pekerja bangsa Itali dan Yugoslavia.
Sementara kerja-kerja melengkapkan hiasan dalam disempurnakan oleh pekerja-pekerja bangsa Panamanian dan Amerika. Selain dari bahan-bahan hiasan untuk dinding, lebih 23,000 ela persegi permaidani beraneka jenis dari Filipina, New Zealand dan Amerika digunakan. Kepada masyarakat teknikal, pembinaan Istana Nurul Iman adalah satu projek yang amat mencabar, dalam mana mereka menghadapi beraneka masalah dari sejak pembinaannya bermula, tetapi hasilnya amat membanggakan. Dua rangkap kata yang diadunkan menjadi projek bercita-cita ini satu kenyataan. One of the focal points in the throne hall is the throne canopy and the crest, which has been executed by craftsmen, the same craftsmen who do the carriages, the thrones for the royalties of London. Pemandangan bahagian dalam istana disesuaikan dengan beberapa aspirasi reka bentuk bahagian luar yang mencerminkan daya pemikiran arkitek untuk menjadikan Istana Nurul Iman berbentuk seni kebrunaian yang menjadi kebangsaan kepada negara. Kolam-kolam pancutan air menyerikan lagi bahagian ruang utama istana, menjadikan tidak jemu mata memandang. Satu lagi hiasan ialah air yang sentiasa mengalir. Di salah sebuah kolam disediakan juga sebuah tempat khas untuk gendang nobat. Balai serbaguna untuk majlis istiadat tertentu, termasuk penggunaannya bagi menerima kunjungan ziarah rakyat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri semasa istana dibuka bagi perayaan-perayaan hari raya untuk santapan khas dan lainnya yang tertentu. Balai ini boleh menampung 500 orang tetamu. Balai Pengurniaan dan menerima tauliah bagi pesuruh-pesuruh jaya tinggi dan duta-duta dari dalam dan luar negeri.
Di bangunan ini ditempatkan 5 bahagian, antaranya 4 penghadapan untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Ini ialah Dewan Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet. Penghadapan untuk orang-orang kenamaan dalam dan luar negeri seperti lain-lain penghadapan dan balai. Alat perabotnya disesuaikan dengan penyudahan hiasan yang direka. Penghadapan khas untuk ketua-ketua negara dan ketua-ketua kerajaan luar negeri. Penghadapan untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri yang juga dihiasi dengan lampu besar chandelier. Bilik menunggu dihiasi dengan sebuah lampu chandelier mempunyai ruang yang menarik terletak berhadapan penghadapan untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Ini ialah surau untuk pegawai-pegawai dan kaki tangan dalam istana. Reka bentuk dalam surau ini melambangkan adunan antara seni Timur Tengah dan kebruneian dengan kawasan yang cukup luas untuk menampung ramai para jemaah. Dua tangga biasa yang luas ukurannya dan sebuah tangga bergerak disediakan untuk ke balai singgasana, balai khas balai dan taman persentapan diraja. Seperti di lain-lain kawasan dalam istana, sekeliling kawasan ini semua dihiasi dengan tanaman bunga yang didatangkan dari Filipina, Singapura dan negeri Thai. Balai khas yang terletak di antara Balai Singgasada, Balai dan Taman Persentapan Diraja. Balai ini boleh menampung 1,000 orang tetamu.
Balai Singgasana merupakan balai utama dalam istana. Hiasan di bahagian singgasana dan lambangnya disempurnakan oleh tukang-tukang mahir dari London yang pernah membuat kenaikan-kenaikan singgasana untuk kerabat diraja di England. Beraneka lampu yang dilengkapkan dalam balai singgasana ini termasuk 12 buah lampu kristal chandelier yang besar. Ianya adalah di antara lebih 500 set berbagai jenis lampu kristal chandelier yang didatangkan dari beberapa buah negara. Sumber-sumber bahan elektrik ini didatangkan dari Amerika, Jerman Barat, Jepun, Itali dan Austria. Balai singgasana ini boleh memuatkan antara 2,000 hingga 2,500 orang. Balai dan taman persantapan diraja ini juga dilengkapkan dengan hiasan lampu dan lain-lain hiasan, termasuk di bahagian dinding dan langit-langitnya. Ianya boleh memuatkan antara 300 hingga 350 orang tetamu. Balai persentapan bagi para jemputan yang terletak bertentangan dalam kawasan balai dan taman persentapan diraja ini boleh memuatkan kira-kira 4,000 orang tetamu. Di bahagian atas ruang utama ini juga letaknya pejabat-pejabat eksekutif dan klinik untuk kerabat diraja. Melalui ruang bahagian bawah tangga bergerak ialah kawasan menuju ke Dewan Majlis Mesyuarat Diraja dan Dewan Majlis untuk orang-orang yang dikurniakan gelaran. Seperti lain-lain bahagian, ruang ini juga dilengkapkan dengan bekalan hawa dingin yang disalurkan dari unit utama. Ini ialah Dewan Majlis Mesyuarat Diraja. Sebuah bilik khas juga disediakan untuk Dewan Majlis Mesyuarat Diraja ini. Dewan Majlis Mesyuarat untuk orang-orang yang dikurniakan gelaran terletak bersebelahan dengan Dewan Majlis Mesyuarat Diraja.
Dewan Majlis Mesyuarat untuk orang-orang yang dikurniakan gelaran ini dilengkapkan dengan sebuah bilik khas. Balai khas untuk serbaguna bagi tujuan-tujuan keagamaan yang luas ini terletak di bahagian bawah Surau Diraja. Untuk masuk ke balai ini boleh dibuat melalui dua pintu, iaitu dari bahagian dalam melalui ruang utama dan dari pintu utama ke Surau Diraja. Surau Diraja dihiasi dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran di sekeliling bulatan dinding yang diperbuat dari tembaga berlatar belakangkan warna hijau. Disempurnakan oleh tukang-tukang mahir bangsa Itali, ianya menjadi hiasan utama. Surau Diraja ini dilengkapi dengan alat-alat otomatik pembesar suara. Menara dengan kubah bersalutkan emas 22 karat ini merupakan binaan yang tertinggi, menjadikannya mudah dilihat dari jarak jauh yang menandakan kedudukan Istana Nurul Iman. Dari atas menara ini juga pemandangan yang luas dan jauh dapat dilihat. Inilah Istana Nurul Iman dengan reka bentuk yang serba lengkap yang melambangkan kebesaran, kedaulatan diraja dan kebanggaan kepada negara Brunei Darussalam.